اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام ودخلنا جنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. ويا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وافتح علينا حكمتك وانصر علينا من هزائمك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya taqullah faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillahi ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian selepas subuh. Sambung balik tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz surah Yunus ya. Masih lagi tak habis ayat nombor 50 insyaAllah. Siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 272 ataupun pergi ke surah Yunus ayat nombor 50. Kita baca sama-sama surah Yunus
tafsir Tuan Guru ni Abdul Aziz. Bukan saya nak tafsir, kita baca Tuan Guru, tafsir Tuan Guru insya-Allah. Kita mulakan surah Al-Fatihah. Iya kan. Surah InsyaAllah tafsir ayat 50. Sebelum mentafsir ayat-ayat berikut, kata Tuan Guru mengulangi kuliah sebelum itu. Ditulis ini 2 minggu yang lepas, kata Tuan Guru. Pada minggu lepas, kata Tuan Guru, Allah Ta'ala memberi hujah-hujah bahawa hidup manusia di dunia ini tidak lama. Hidup manusia di dunia ini tidak lama. Ayat sebelum ni, iaitu ayat 49. Bahkan Tuhan sebut, kalau banding di antara umur kamu di muka dunia ini dengan akhirat, maka kehidupan di dunia hanya sesaat atau 1 second sahaja. Allah Akbar. Ya, ulang balik. Allah sebut kalau kehidupan di dunia hanya sesaat atau second saja kalau dibandingkan umur kita di muka dunia dengan akhirat. Ya. Maknanya umur kita ni adalah dalam lingkungan sesaat saja jika di-compare atau dibandingkan umur di akhirat. Walaupun kamu berasa lama hidup di dunia, tetapi yang menunggu kamu di akhirat kelak adalah untuk selama-lamanya. Ya, walaupun kita merasa lama duduk di dunia, tetapi yang menunggu kamu di akhirat kelak adalah untuk selama-lamanya. Oleh yang demikian, gunalah masa hidup yang begini sebentar, kata Tuan Guru. Sebentar ni sekejap. Ya, sekejap di dunia ini mencari bekalan akhirat, baik dalam bentuk ibadat, baik dalam bentuk muamalat. Pada sesetengah orang yang berasa ajaran begini tidak betul ataupun salah, dan dengan sebab tidak memikirkan panjang, ya, tidak dia minta Nabi Muhammad SAW supaya bawa mari segera azab sengsara neraka yang kamu selalu janjikan. Aku hendak lihat sekarang bagaimana dan sejauh mana benar ataupun tidak benar janji-janji Allah dalam Al-Quran. Ini jenis orang musta'jil, jenis orang yang hendak kepada sesuatu perkara cepat walaupun benda itu menyusahkan dia. Itu satu golongan yang pelik, yang tak sabar, yang kadang-kadang memang akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diingatkan ni, ada masa yang sebegini, kata Tok Guru, sebentar ni sekejap saja di dunia, carilah bekalan akhirat. Ni tinggal lagi 9 hari, 8 hari dah Ramadan yang akhir, fasa yang akhir, 10 yang akhir, untuk kita nak bebaskan diri kita daripada, merdeka daripada neraka. Ni kata Tok Guru, carilah masa yang sebentar ni, masa yang sementara, masa yang sekejap di dunia ini. Pesan Tuan Guru, carilah bekalan akhirat. Itu yang paling hebat, bekal yang sepatutnya. Sama ada dalam bentuk ibadat, baik dalam bentuk muamalat. Dua-dua sekali. Kepada setengah orang yang berasa ajaran begini tidak betul, tapi ada yang masih lagi ragu-ragu, masih lagi tak betul, masih lagi salah. Pasal apa? Tidak fikir panjang. Contohnya zaman Rasulullah SAW,
dia minta Nabi Muhammad SAW supaya dibawa segera azab tersebut. Azab yang Allah nak tunjukkan besok di akhirat, dia minta disegerakan. Hebat betul permintaan. Ya. Kemudian suruh bawa azab sengsara negara yang disebutkan ataupun dijanjikan Allah Ta'ala. Dia minta kalau boleh, orang golongan ini minta kalau boleh sekarang juga bagaimana dan sejauh mana kebenaran balasan Allah ataupun janji-janji Allah yang ada dalam Al-Quran. Dia nak tengok sangat. Ini dipanggil, kata tu guru, jenis orang musta'jil. Jenis orang yang hendak kepada suatu perkara yang cepat, tak sabar, walaupun benda itu menyusahkan dia. Kita jangan jadi jenis macam tu. Bila disuruh beribadat, macam-macam jawab soalan, macam-macam tangguh, macam-macam alasan. Kadang-kadang jadi munafik kita. Pasal apa? Terikutkan rasa hebatnya. Dia tak takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan jawab kepada orang yang gopoh tersebut, wahai Muhammad, kata tu guru, royaklah kepada orang yang selalu minta barang-barang tidak masuk akal. Ceritakan sini, Allah perintah Rasulullah, wahai Muhammad, katakanlah pada mereka, royaklah, kata dulu, yang selalu minta barang-barang yang tidak masuk akal. Setengah daripadanya minta disegerakan azab, sama ada azab itu tiba sungguh dan kamu boleh menyaksikannya, ataupun kamu mati dahulu baru turun azab. Kamu kena yakin bahawa semuanya balik kepada aku belaka. Maksudnya balik kepada Allah. Fa'ilaina marji'ukum, kepada kamilah tempat balik mereka. Tu Allah perintahkan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, katakan kepada mereka bahawa orang yang selalu minta barang yang tidak masuk akal, setengahnya daripada minta disegerakan azab. Contohnya, sama azab itu tiba sungguh ataupun kamu boleh menyaksikannya. Dia boleh. Allah nak buat, boleh, tuan-tuan. Allah buat COVID sekarang, Allah boleh buat. Lepas COVID, ada tak Allah boleh buat? Ada lagi hebat Allah akan buat. Itu terpulang pada kita lah. Terpulang kepada kita nak follow, nak taat, ataupun nak ingkar, ataupun nak mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Ini dia bagi warning, sama ada kita boleh lihat secara langsung, ataupun kita kena yakin, sama ada akan disaksikan selepas kita mati. Azab yang dijanjikan Allah Ta'ala, barulah turunnya azab. Kalau dah mati, Allahu Akbar, apa yang sepatutnya kita nak buat lagi? Tak terdaya dah. Kamu kena yakin bahawa semuanya balik kepada Allah belaka. Allah memerintahkan Rasulullah beritahu semuanya makhluk, semuanya hamba Allah Ta'ala, semuanya manusia ni akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa ilaina marji'ukum, kepada kamilah tempat balik mereka itu. Kita semua ni tak ada tempat lain, pasti akan dibalikkan. Boleh jadi kalau kuasa kudrat iradat ada di tangan kamu, tidak ada orang hendak mati. Semiskin-miskin manusia pun tidak mahu mati. Sakit sedikit dia berubat, bimbang mati. Pening sedikit dia berubat, bimbang mati. Kalau kamu tidak boleh buat apa-apa untuk hidup berpanjangan, walaupun kamu mempunyai kuasa, walaupun kamu mempunyai ekonomi yang kukuh, begitulah keadaannya apabila kamu masuk kubur. Kamu tidak boleh buat apa-apa dalam kubur kerana ketika itu kamu tidak ada kudrat, tidak ada iradat. Segala kuasa yang ada pada tubuh kamu sudah
aku cabut belaka. Allah. Ini amaran Allah Ta'ala. Ceritakan Tuan Guru, ya. Tak kira kita ni ada kuasa, kudrat, iradat di tangan kita, tidak ada orang yang hendak mati. Ya. Semua jenis orang tidak akan mati. Kadang-kadang tak hendak cerita bab mati. Ya. Tapi kena ingat, semiskin-miskin manusia pun tidak mahu mati. Kaya pun tak nak mati, miskin pun tak nak mati. Sakit sedikit pun, kata Tok Guru, berubat, bimbang mati. Pening sedikit, dia berubat, bimbang mati. Kamu tidak boleh buat apa-apa untuk hidup berpanjangan. Walaupun kamu punya kuasa, walaupun kamu ada ekonomi yang kukuh, begitu keadaannya, apabila kamu masuk kubur, kamu tidak boleh buat apa-apa. Allah, ya, masuk saja kubur, tak ada apa lagi nak boleh buat. Ya. Kerana apa? Kerana ketika itu kamu tidak ada lagi kudrat, kata Allah Ta'ala. Tidak ada lagi iradat. Segala kuasa yang ada pada tubuh kamu sudah Allah cabut belaka. Itu kena ingat kita. Ketika itu kamu tidak boleh pergi, tidak boleh hendak berterusan mati. Kerana apa? Rancangan Allah sejak asal lagi bahawa Allah letak kamu sekejap di muka dunia, di muka bumi untuk cari bekal sebenarnya. Allah sebenarnya bukan lepas mati terus tak ada apa-apa. Ada lagi satu cerita. Pasal apa? Plan Allah, rancangan Allah sejak asal lagi, Allah letak kita ni sekejap saja di muka bumi untuk cari bekal. Tu bekal ke satu tempat yang kekal. Allah letak kita sekejap dalam kubur untuk rasa sedikit sebanyak azab. Kalau kamu jahat ataupun merasa sedikit nikmat, kalau hidup kamu baik. Tu, ya. Disinggahkan kita ke dalam kubur. Itu pun sekejap katanya. Pasal apa? Nak rasakan azab sedikit kalau kita buat jahat. Perangai kita jahat, ingkar, maksiat dengan Allah Ta'ala, waktu dikubur tu pun Allah sekejapkan dia punya siksaan, azab. Dirasakan kita azab di dalam kubur, walaupun sekejap. Belum masuk bab neraka ataupun syurga. Di kubur tu Allah singgahkan sekejap, dirasakan kita azab kalau kita jahat, kalau kita maksiat, hebat macam mana pun, ya. Tapi kalau kita rasa baik, kita buat baik, takut betul-betul Allah Ta'ala, Allah bagikan, Allah rasakan sedikit nikmat dalam kubur. Pasal apa? Kita berbuat baik waktu kita hidup. Rancangan mengadakan kamu di tangan Allah, ya. Ya. Rancangan mengadakan kita ni adalah di tangan Allah. Plan semua ada di tangan Allah Ta'ala. Rancangan memelihara kamu di tangan Allah. Rancangan menghidupkan kamu balik juga duduk di tangan Allah. Kamu tidak boleh buat apa-apa. Allah, tuan. Kita ni hidup memang di tangan Allah Ta'ala. Mati pun Allah Ta'ala, hidup pun di tangan Allah Ta'ala. Ni tak boleh buat apa. Sebab tu ni ada peluang Ramadan, cari jalan nak balik, nak menghadap Allah Ta'ala. Apa bekalan kita? Kena menyungguh, tuan-tuan. Menyungguh kita waktu Ramadan ni. Masalah apa? Allah perhati kita bukan satu hari. Allah perhatikan kita ni dalam bulan Ramadan, tak tahu berapa kali Allah perhati kita. Berpuluh-puluh kali, berpuluh-puluh Ramadan Allah bagi kita. Kalau Allah tahu tak kita menyungguh atau tidak, Allah memang maha mengetahui kita ni menyungguh ataupun tidak. Kalau kita menyungguh, alhamdulillah, ya, 30 hari Ramadan Allah bagi, kita menyungguh, niat betul-betul, azam betul-betul, buat betul-betul, insya-Allah. Yang tahu Allah saja.
Sama ada kita buat berjemaah ke, sama ada kita buat personal ke, itu value Allah Subhanahu Wa Taala. Kena menyungguhlah. Takut ini Ramadan yang terakhir. Cari jalan tuan-tuan, peluang yang ada, peluang kemasan ini. Ni. Pasal apa? Semua kehidupan kita, hidup kita, mati kita, rancangan kita, semuanya di tangan Allah Ta'ala. Tak boleh buat apalah. Sebab itulah Tuhan kata, kalau kamu mulut ringan minta aku turunkan azab segera, kamu kena faham. Sama ada permintaan kamu itu aku beri selalu, ataupun ni kata tu guru, sekarang, ataupun aku tangguh, bahawa kamu semua akan berkesudahan di depan aku. Apabila kamu yakin bahawa kamu terpaksa berdepan dengan aku, pandai-pandailah bawa diri di muka dunia ini. Dalam ibadat jangan malas, kata tu guru. Tu. Ni ingatan sebenarnya. Ya. Apa lagi? Saya ulang balik. Kalau kamu mulut ringan kata minta Allah turunkan azab segera, maka kena faham, kata Allah, sama ada permintaan kamu itu Allah beri selalu, ataupun terus sekarang Allah bagi, ataupun Allah akan tangguh, bahawa kamu semua akan berkesudahan di depan Allah. Maksudnya kita ni tak kira macam mana pun, paling hebat macam mana pun, kita akan berdepan dengan Allah Ta'ala, tempat kembali kita. Pandai-pandailah, kata Allah, bila yakin bahawa kita akan berdepan dengan Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, pandai-pandailah bawa diri waktu kita di dunia ni, waktu kita dibagi peluang ni. Pandai-pandailah. Dalam bahagian ibadat dipesankan jangan malas. Itu nak bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kerja harian jangan buat tak tentu pasal. Dalam akidah jangan pegang teori-teori dan akidah-akidah yang karut. Tu. Dipesankan kita. Dalam bahagian ibadat jangan malas. Ni Ramadan. Tak bolehlah, tangguh lagi lah. Lagi 9 lagi, lagi 8 hari. Dalam kerja harian jangan buat tidak tentu pasal. Kita punya muamalat jangan kita tak ikut halal ataupun haram. Yang dalam akidah jangan pegang teori-teori lain selain pada yang kita ada. Akidah yang karut-karut tu jangan diikuti. Summallahu syahidun ala ma yaf'alun. Sadaqallahu azim. Kalau ada orang bertanya kamu, wahai Muhammad, siapa yang menjamin bahawa manusia semua ini akan hidup balik selepas mati? Beritahu kepadanya bahawa Allah menjadi saksi. Bila Nabi nak diperintahkan macam itu, Nabi suruh sampaikan, bila dijamin Allah yang akan jadi saksi. Pasal apa? Satu lagi kehidupan sesudah mati. Katakanlah pada semua, Allah akan menjadi saksi. Kalau orang biasa menjadi saksi, saya hendak berhutang pitih. Saksi saya pengurus bank, ketua polis, kita sudah berasa sedap. Ini kan pula Tuhan sendiri sebagai saksi bagi kamu wahai Muhammad. Kalau tidak percaya juga kepada aku sebagai saksi, habislah ikhtiar. Bila tak yakin dengan Allah Ta'ala sebagai saksi, apa lagi yang kita nak jadi saksi? Itulah yang terbaik sebenarnya, saksi yang hebat. Surah Yunus ayat 50 baru disambung. Terus ayat 50, apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aytum in atakum azabuhu bayatan aw naharam maza yasta'jilu minhul mujrimun. Sadaqallahul azim. Terjemahan dia, katakanlah,
Sudahkah kamu nampak jalan keluar jika datang kepada kamu azab Tuhan itu pada waktu malam ataupun pada waktu siang? Azab manakah yang orang-orang berdosa itu minta disegerakan? Yakni sedang sebarang azab wajib ditakuti. Surah Yunus ayat 50. Ni diceritakan, disuruh kita, sudahkah kita ni nampak jalan keluar jika kita didatangi dengan azab Allah. Itu contohnya pada waktu malam ataupun pada waktu siang. Ditanya kita balik, azab manakah yang orang-orang berdoa itu, orang-orang yang berdosa itu minta disegerakan? Sedang azab yang wajib pun kita masih tak mampu atau masih lagi ketakutan. Kul, kata olehmu atau soal olehmu, ara'aitum in atakum azabuhu, bayatan aw nahar, apa pandangan kamu sekiranya datang ke atas kamu azab Allah, baik pun masa kamu sedang tidur ataupun waktu kamu bekerja di siang hari. Maza yasta'jilu minhul mujrimun, apalah faedah yang dapat pada orang-orang mujrim kerana mereka minta azab itu datang dengan begitu segera. Sejahat-jahat, kata Tok Guru, sejahat-jahat, sejahil-jahil orang Melayu barangkali tidak berapa banyak yang mengejek bahawa Tok Guru buka cerita mengenai neraka. Barangkali tidak ramai orang di tempat kita, orang yang minta ditimpakan azab segera di atas kecuaian mereka meninggalkan ibadat dan buat maksiat. Sejahil-jahil orang Melayu pun dia tahu takut dan tahu gerun, tapi benda ini berlaku kepada orang Arab di zaman jahiliah. Kita ni bila dengar cerita, memang orang Melayu ni memang terus takut bab azab, bab ancaman Allah Ta'ala. Berbeza dengan orang Arab yang zaman jahiliah. Kita masih lagi ada bab takut azab Allah Ta'ala. Contohnya, kalau kita tinggalkan, ingkar pada bab ibadat ataupun buat maksiat, dia tahu ada balasan sebenarnya. Apabila mereka mendengar Nabi berceramah, mengajar dan dalam ajaran agama, tidak boleh lari daripada menyebut neraka dan seksa. Jadi bagi setengah mereka, apabila kerap sangat mendengar cerita ini dan azab tidak juga datang, maka mereka minta Nabi Muhammad mendatangkan segera azab itu malam ini atau petang ini. Jahil orang Arab dulu. Kul, wahai Muhammad, kata olehmu kepada mereka itu, inna atakum azabuhu bayatan aw nahar, sekiranya azab yang kamu minta sangat-sangat itu tiba sungguh, sama ada bayanan, ketika kamu sedang tidur, ataupun aw nahar, atau ketika kamu juga, maza yasta'jilu minhul mujrimun, ketika itu apalah faedah yang dapat kepada orang yang berdosa minta azab cepat-cepat. Bila datangnya, apa faedahnya? Itu mengundang kesusahan sebenarnya. Kalau azab itu sampai di waktu malam, kamu tidak boleh buat apa-apa. Pasal apa? Tengah-tengah, kata Tok Guru, tengah-tengah ni apa? Sedang kamu tidur, datang angin puting beliung, atau rumah kamu ditimpa batang lapu. Baiklah, aku bawa datang siang hari ketika kamu gagah kuasa, ketika kamu lepas bebas. Bagaimana kamu hendak menyekat azab Allah kalau sekiranya azab Allah mari sungguh, kata Tok Guru, datang betul-betul. Oleh yang demikian, kerana apa kamu bersungguh sangat hendakkan azab segera di muka dunia, tidak sempat tunggu akhirat. Itu ditanya balik kita. Pasal apa? Nak mencabar kuasa Allah Ta'ala. Ini zaman orang Arab di zaman jahiliah. Wahai orang yang jahat,
apa yang boleh kamu dapat kerana kamu bersungguh sangat hendak bersegerakan azab itu. Cuba cakap, kata Tok Guru. Jangan ringan sangat mulut. Maksudnya jangan celupalah. Jangan kita celupa mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Apabila orang sampai ke peringkat mengejek, mempelekehkan agama, dia bukan orang Islam, tetapi kemungkinan orang Arab atau orang Melayu. Lantaran mereka boleh kecek bercakap Arab ataupun kecek Melayu. Diingatkan kita. Tak kira siapa dia boleh buat. Tapi sampai ke level, sampai ke peringkat mengejek, mempelekeh agama, dia bukan orang Islam, tapi kemungkinan orang Arab ataupun orang Melayu. Pasal apa? Tak boleh dipanggil orang Islam. Pasal melekehkan Islam, melekehkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tafsir ringkas pada Tuan Guru, ayat nombor 50. Satu lagi ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-summa iza ma waqa'a amantum bih. Ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Maksudnya ayat 51 ni, patutkah yakni kamu mengingkari azab itu, kemudian apabila ia menimpa kamu, kamu mengakui benarnya, sedang pengakuan pada masa itu tidak diterima, bahkan dikatakan kepada kamu, sekarangkah baru kamu mengakui benarnya, padahal sebelum ini kamu telah menunjukkan keingkaran dengan meminta disegerakan kedatangannya. Tu balasan orang yang ingkar ataupun sombong dengan ayat-ayat Allah masa hidupnya, masa awalnya. Summa iza ma waqa'a. Adakah kamu fikir, adakah setelah merenung bilakah azab itu berlaku? Amantum bihi. Ketika itu barulah kamu hendak beriman dengan Allah, dengan Al-Quran. Adakah kamu sekarang hendak beriman? Wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Sedangkan sebelum daripada ini kamu beria-ia benar supaya azab mari dengan begitu cepat. Ini golongan yang sombong dengan ayat Allah Ta'ala, dengan perintah Rasulullah SAW. As-summa, adakah selepas itu, iza ma waqa'a, bila azab itu berlaku, sungguh amantum bihi, kamu baru mulai hendak beriman. Jangan sampai ke level itu. Kita dah dapat ni pun dah cukup. Ada bab tadabbur, ada bab terjemahan, ada bab tafsiran. Kenalah takut dengan Allah Subhanahu. Sebab tu kita kena selalu semak hati kita di mana waktu kita dibacakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Sekarang azab tidak turun lagi, tetapi katakanlah Allah beri sungguh apa yang kamu hendak. Boleh jadi rancangan kamu, apabila datang sungguh azab ketika itu, mulalah kamu hendak mengucap, mulalah hendak pergi berbalaisah, mulalah hendak pergi belajar agama. Begitukah rancangan kamu? Kalau begitu rancangan kamu, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, adakah sekarang baru hendak mari balaisah atau mari surau, mari masjid? Jangan. Kadang-kadang ada golongan yang suka nak sangat tengok azab. Bila sampai azab baru nak terkejar-kejar ke surau, nak terkejar-kejar ke masjid. Jangan dibuat perangai macam tu. Dibimbangi, tak diterima ataupun akan dibalun dengan siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Begitukah rancangan kamu atau bagaimana? Soal lagi. Kalau rancangan kamu begitu, beritahu kepada mereka, Allah ini bukan budak-budak. Kalau kita buat olok-olok, olok-olok ni olok-olok, pukul
Godeh kata, pukul anak-anak kita, boleh jadi mereka minta ampun, minta maaf, kita pun berhenti sebab kita manusia. Boleh jadi dia minta maaf betul-betul, sungguh betul. Boleh jadi dia buat olok-olok ataupun dia pura-pura. Itu antara kita dengan anak-anak kita. Tapi dengan Allah, Allahu Akbar. Adakah pun kamu fikir Allah ini serupa macam budak-budak, boleh buat olok-olok? Tidak. Bila kamu minta azab dengan segera dan aku bawa, Allah bawa turun sungguh. Selepas itu kalau kamu tidak beriman, Allah tidak akan terima. Kerana Allah ini bukan jenis budak-budak yang kamu boleh main buat olok-olok. Allah bukan budak-budak. Jangan main-main dengan Allah Ta'ala sampai mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Sedangkan sebelum daripada ini kamu gopoh sangat, hendakkan azab itu, hendakkan azab ini. Bila datang sungguh kenapa tidak lawan, kenapa tidak canggah, kenapa kamu mengalah? Tuhan kata, kalau kamu hendak beriman, berimanlah ketika mana dunia ini tenang elok, hidup kamu segar molek, yakni sihat elok, dan tidak ada sebarang benda yang menakutkan kamu kerana pemikiran kamu waras, pemikiran kamu betul. Ini dipesankan kita, jangan sampai tunggu azab. Kita siap-siap waktu ketika mana dunia ini sedang tenang. Ni tengah ada masa, cari jalan. Ni tengah ada peluang untuk Ramadan. Kita cari, kita cukup betul-betul pahala yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa erti beriman, kata tu guru? Artinya aman yu'minu ay qana yuqin. Maknanya yakin. Yakin dengan benda yang tidak nampak. Yakin dengan benda gaib, barang gaib. Walaupun Tuhan sendiri tidak nampak, tidak kelih untuk dilihat. Suara dia pun tidak boleh dengar. Tubuh dia pun tidak boleh dijamah ataupun disentuh ataupun dibau. Dia tidak boleh dihidu. Tetapi ada bekas tangan. Dia ada dalil dia. Allah ada dalil Allah. Tidak mungkin langit terjadi dengan sendiri. Tidak mungkin bumi terjadi dengan sendiri. Nasi dalam periuk tidak masak dengan sendiri. Padi di pohon tidak tumbuh sendiri. Gulai kita makan tidak masak sendiri. Semuanya ada sebab musabab belaka. Tu kuasa Allah Ta'ala. Maka kita boleh terima ada tukang yang mengadakan langit bumi. Dan tukang itu dipanggil Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia maha bijak. Kalau dia tidak bijak, mana boleh dia atur langit bumi siang, malam, pagi, petang berpusing 24 jam. Tidak berganjak walau 1 minit, 1 second sekalipun. Bila kita merenung seorang diri benda-benda begini, kita pun setuju sungguh dengan yakin, iaitu satu perasaan yang kuat dalam hati, hasil daripada kita berfikir. Walaupun benda itu luar dari panca indera kita yang 5, ini bendanya. Tetapi kalau benda ini mari terang-terang dengan begitu ramailah orang yakin, dan tidak akan ada seorang pun orang kafir, orang munafik di atas muka dunia ini. Kalau betul-betul berfikir, semua manusia ni tidak ada bab kafir, tidak ada yang berperangai munafik. Kalau betul-betul berfikir cara dengan panca indera 5 kita, terang dah. Keterangan tu diterangkan dengan fikiran kita yang panjang. Tidak ada bab kafir, tidak ada bab munafik, kata tu guru, dalam dunia ini. Habis dah ayat 51. InsyaAllah kita akan sambung ayat 52 pada masa yang datang, insyaAllah. Yang terbaik datangnya daripada Allah Ta'ala. Yang lemah daripada saya sendiri. Mohon kita sama-sama fokus
9 hari lagi ini kita sama-sama fokus cari yang terbaik yang Allah berikan fasa akhir Ramadan dan kemungkinan Ramadan yang terakhir. Kita carilah peluang yang Allah bagi ni. Mudah-mudahan kita masuk ikut pintu Ar-Rayyan, contoh pintu syurga untuk orang-orang berpuasa. Yang terbaik datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudah yang surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طول أعمارنا وسعي أجساد ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أمنا وجنا في الدين ودنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami dari kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahlika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta tahsanna bizil wa jabar wa tasamna bi malak udkhal ladzi la yamut isrifanna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wa la bis samaa wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazzajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Subhanallahil aliyyil dayyan, subhanallahil syadidil arkan, subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushghiluhu sya'nu an sya'an, subhanallahil hannani mannan, subhanallahil musabbahi fi kulli makan. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi wal rasul mu'minin. Allahumma ghnina bihalalin an haramik wa bifadl min siwak. Bismikallahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Ya alim ya halim ya aliyu ya azim. Fallahu khairun hafizur rahmur rahimin wa minni ya salam ya mu'min. Ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah fokus 10 hari yang akhir ini. InsyaAllah jangan lepas peluang kemasan untuk 10 hari yang akhir. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.